Selamat sejahtera diucapkan kepada Miss Nur Faradiano dan kawan-kawan sekalian. Nama saya ialah Evelyn Lee Yi-Jing dan nombor metrik saya ialah 279198. Saya adalah dari Kenegaraan Kumpulan R. Dan hari ini saya akan memberi penerangan yang ringkas tentang bab 5 kemerdekaan. Selamat menonton video saya. Terima kasih. Tepat pada pukul 12.30 malam pada 31 Ogos 1957, seorang ahli pemuda telah menurun bendera Union Jack di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad di Padang Kelab, Selangor, Kuala Lumpur. Bendera itu digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1957, Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan setelah dijajah oleh kuasa asing. Berbagai usaha atau langkah ke arah kemerdekaan telah dilakukan bermula dari tahun 1951 hingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Yang perdana, langkah untuk mencapai kemerdekaan ialah dengan melaksanakan Sistem Akli 1951. Sistem Akli 1951 merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan daripada semua kagum menerajui pentadbiran Tanah Melayu dan juga memulakan proses perpaduan kagum di Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, tokoh-tokoh yang menganggotai Sistem Akli 1951 telah merangkumi semua kagum. Oleh itu, wujud kerjasama antara kagum dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan pada peringkat tertinggi. Anggota-anggota sistem akli dikenali sebagai akli. Aklinya terdiri daripada 9 orang anggota, iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu dan juga 4 orang pegawai Inggeris. Antara anggota-anggota sistem akli pada peringkat awal ialah Dato' Ong bin Jaafar, Dato' EEC Turai Singam, dan Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid. Kepentingan sistem akli ini ialah semangat kerjasama dapat diwujudkan antara kagum melalui pentadbiran bersama. Ini dapat menyedarkan rakyat bahawa perpaduan dapat dicapai melalui kerjasama dan sikap bertolak-ansur. Di samping itu, langkah seterusnya ialah dengan pertubuhan parti politik dan perjuangan kemerdekaan. Pertubuhan parti-parti politik ini menunjukkan bahawa perkembangan proses politik di Tanah Melayu menjadi semakin lancar lagi. Proses politik yang lancar ini dapat membantu memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Antara parti yang diwujudkan ialah parti yang berbentuk radikal seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API), dan Parti Komunis Malaya (PKM). Seterusnya, parti berbentuk keislaman adalah Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Hizbul Muslimin. Akhir sekali, ialah parti perikatan yang dianggotai oleh United Malays National Organisation (UMNO), Malayan Chinese Association (MCA), dan Malayan Indians Congress (MIC). Bentuklah lagi, langkah ke arah kemerdekaan yang seterusnya ialah dengan mengadakan pilihan raya. Kerajaan British membuat keputusan ini kerana memerlukan kerjasama dan pertolongan rakyat Tanah Melayu bagi menghapuskan ancaman komunis dan juga mahu menggunakan pilihan raya ini untuk menguji sama ada wujud perpaduan atau tidak perpaduan kagum di negara ini. Kerajaan British berjanji kemerdekaan hanya akan diberikan sekiranya rakyat bersatu padu. Pada peringkat permulaan, diperkenalkan pilihan raya
peringkat tempatan pada tahun 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown, Johor Bahru, Ipoh, Melaka, Seremban dan Kuala Lumpur. Manakala pilihan raya umum pertama bagi Majlis Undangan Persekutuan diadakan pada tahun 1955. Kemudian dengan penubuhan Parti Perikatan, bagi menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1951, MCA dan UMNO berpakat untuk bekerjasama secara sementara dalam pilihan raya ini. Menurut persetujuan, UMNO tidak akan bertanding di kawasan MCA dan MCA juga tidak akan bertanding di kawasan UMNO. Kedua-dua pihak akan saling membantu di kawasan masing-masing. Strategi ini mendatang kejayaan kepada UMNO dan MCA. Kedua-dua parti mendapat undi majoriti. Pakatan UMNO dan MCA juga diperhatikan dalam pilihan raya Majlis Bandaran Johor Bahru dan Melaka. Dengan kejayaan ini, Tunku Abdul Rahman telah berunding dengan Tan Cheng Lock untuk meneruskan kerjasama Parti Perikatan ke peringkat kebangsaan. Pada Februari 1953, pemimpin UMNO dan MCA telah bermesyuarat di Kelab Pelembung-Pelembung Biji Timah Selangor di Kuala Lumpur. Dalam mesyuarat itu, keputusan telah dicapai untuk menubuhkan Parti Perikatan UMNO dan MCA untuk berjuang dalam pilihan raya umum pertama yang akan diadakan pada tahun 1955 di Tanah Melayu. Pada tahun 1953, terdapat dua kumpulan yang mengemukakan tuntutan kemerdekaan kepada kerajaan British. Kumpulan pertama adalah diketuai oleh Dato' Ong bin Jaafar. Pada April 1953, Dato' Ong bin Jaafar telah menganjurkan satu perundingan kebangsaan di Kuala Lumpur. Apakah perkara-perkara yang akan dipersetujui? Perkara yang akan dipersetujui adalah meminta British mengadakan pilihan raya umum pada tahun 1956 dan mahu sebahagian daripada anggota Majlis Undangan Persekutuan yang baru terdiri daripada wakil rakyat. Parti Perikatan telah menganjurkan satu konvensyen kebangsaan. Dalam hasil konvensyen tersebut, dua tuntutan dibuat, iaitu pilihan raya diadakan pada tahun 1954 dan memastikan supaya 60% ahli Majlis Undangan Persekutuan terdiri daripada wakil yang dipilih melalui pilihan raya. Kedua-dua pihak telah merujuk kepada Majlis Raja-Raja untuk membuat keputusan muktamad. Raja-Raja memutuskan supaya pilihan raya umum diadakan pada tahun 1955 dan separuh daripada anggota Majlis Undangan Persekutuan terdiri daripada wakil rakyat. Parti Perikatan tidak puas hati dengan cadangan Majlis Raja-Raja dan menghantar rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman untuk membantah, tetapi ditolak oleh kerajaan British. Kesannya, kira-kira 1,000 orang ahli UMNO dan MCA meletakkan jawatan dalam kerajaan. Pentadbiran British terpaksa tunduk kepada tuntutan Parti Perikatan kerana British sangat memerlukan perpaduan rakyat untuk menentang komunis. Pilihan raya umum pertama telah diadakan pada 27 Julai 1955 di seluruh tanah Melayu. Daripada bilangan pengundi berdaftar, 84.2% pengundi adalah Melayu, 11.2% pengundi adalah Cina, dan 4.6% pengundi adalah India. Sebanyak 52 buah kerusi telah dipertandingkan. Beberapa minggu sebelum pilihan raya umum diadakan, MIC telah menyertai perikatan.
Perikatan mahukan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun melalui kompromi dengan parti-parti lain dalam perikatan. Parti perikatan telah memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Parti perikatan membentuk kerajaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai ketua menteri. Langkah seterusnya ialah dengan mengadakan rundingan kemerdekaan. Rundingan berlangsung pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Bagi perwakilan perikatan telah meminta supaya jawatan Setiausaha Kewangan digantikan dengan Menteri Kewangan yang disandang oleh rakyat Tanah Melayu. Perikatan mahu supaya Menteri Pertahanan dilantik daripada kalangan rakyat Tanah Melayu bagi menggantikan pengarah neraka yang dijawab oleh orang British. Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah digantikan dengan seorang rakyat Tanah Melayu. Parti Perikatan memberi jaminan tidak akan mengambil alih harta benda dan perniagaan British. British masih bebas menjalankan kegiatan ekonomi mereka di Tanah Melayu. Selain itu, penggalan tentera British masih dikekalkan di Tanah Melayu. Dengan itu, British akan melindungi Tanah Melayu. Pada 8 Februari 1956, perjanjian London telah dimeterai oleh Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dan Kerajaan British. Menurut perjanjian itu, Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Langkah terakhir ialah dengan peristiharaan kemerdekaan. Pada pagi 31 Ogos 1957, Wakil Ratu Inggeris telah menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan dengan peristiharaan Perlembagaan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka kepada Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Akhirnya, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman telah menjadi Perdana Menteri pertama dan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Merdeka! 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 Merdeka!